Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, terutama kepada guru-guru dan pelajar-pelajar yang disayangi ya. Jadi kita akan mulalah untuk buat PDPC ya tentang subjek kita bagi reka bentuk dan teknologi. Jadi sebelum tu saya nak menterjemahkan berkenaan dengan grup PDPC bersama murid cuti-cuti COVID-19. Jadi matlamat yang pertama, sebenarnya saya nak buat untuk pelajar sekolah menengah baling. Jadi oleh kerana memandangkan saya banyak kenalan-kenalan dengan guru-guru, jadi adalah lebih baik kita jadikan grup ini adalah grup guru dan pelajar. Supaya pelajar-pelajar mana-mana sekolah mendapat manfaat yang sama. Seperti sekolah yang saya akan buatlah, itu sekolah menengah kebangsaan Bali. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru dan pelajar yang add masuk dalam link PDPC bersama murid cuti COVID-19. Jadi dalam grup ini saya nak terangkan berkenaan dengan dia ada sedikit peraturan yang kamu nak kena buat. Jadi kita jadikan grup ni adalah grup bersama pelajar. Walau bagaimanapun saya ada juga grup design dan grup elektronik. Jadi masing-masing grup dia ada peranan dia. Jadi apabila saya buat grup bersama pelajar, kita jemput juga cikgu-cikgu. Jadi oleh itu kita dapat kongsi ya. Saya berkongsi dengan pelajar saya kongsi dengan pelajar mana-mana sekolah, dan cikgu mana-mana sekolah boleh kongsi dalam pelajar dengan pelajar mereka dan juga dengan pelajar-pelajar saya. Jadi grup design ni kita nak belajar berkenaan dengan pembinaan item, tapi tidak ada respon daripada guru-guru nak tanya berkenaan dengan item. Maka kita cakaplah cara santai-santai. Jadi sama juga dengan grup PDPC ni, kita bicara berkenaan dengan tajuk yang terdapat dalam SKP sambil santai-santai saja. Supaya pelajar lebih suka dan lebih berminat. Dan grup elektronik kita nak bincang berkenaan dengan nak belajar tentang reka bentuk elektronik. Dalam reka bentuk elektronik dia termasuk jugalah mekatronik. Sebab dalam mekatronik ada komponen-komponen elektronik. Itu yang saya nak maklumkan. Jadi dalam grup PDPC, apa yang kita nak bincangkan? Yang pertama saya akan buat video bab 1. Bab 1 berkenaan dengan mekatronik, bab 2 berkenaan dengan penghasilan produk, dan bab 3 berkenaan dengan pemasaran. Jadi kita dah habis 3 tajuk. Jadi dalam selepas selesainya PDPC yang saya akan buat melalui video, di situ kita akan menguji kefahaman pelajar dengan menggunakan buku praktis. Jadi sebelum kita nak mula pembelajaran kita, pelajar kena sediakan di SKP ya. Saya dah bagi dah di SKP. Jadi kena ada buku teks. Ini penting sebab kita nak rujuk pada buku teks. Apa yang saya nak sentuhkan dalam PDPC kita berkenaan dengan kandungan yang terdapat dalam buku teks. Jadi saya nak maklumkan kepada pelajar-pelajar, buku teks ni adalah satu panduan dan menetapkan apa yang ada dalam buku teks adalah ada yang dalam DSKP. Jadi sebenarnya DSKP bagi reka bentuk dan teknologi ni adalah satu subjek kebat. Kemahiran berfikir, sama ada berfikir untuk membuat ABN, alat bantuan mengajar, dan macam mana pembelajaran cikgu kepada murid bagi memudahkan. Yang kedua, bila kita dah nilai TP ya,
nilai TP tahap penguasaan kepada pelajar-pelajar yang ada buku praktis ni. Kita akan rujuk di sini. Dalam buku praktis ni, dia mengikut SP ya. SP adalah standard pembelajaran. Dalam semua standard pembelajaran kita akan uji pelajar. Satu bab ke satu bab. Jadi yang ni saya akan terangkan secara detail dalam proses video kita nanti. Dan yang ketiga berkenaan dengan buku skor A ya. Jadi kepada pelajar yang tidak ada buku skor A, tak ada masalah. Saya bukan nak promosi, cuma nak maklumkan. Jadi buku skor A ni dia ada 6 set. Apa beza dia skor A dengan buku praktis? Buku praktis ni sebenarnya digunakan apabila selepas PDPC. Kita guna selepas cikgu mengajar. Jadi cikgu nak nilaikan pelajar sama ada dia faham tak faham. Semua kandungan ni ada dalam ni. Cuma pelajar yang tidak ada buku ni, saya cuma nilai pelajar di segi TP saja, tahap penguasaan saja. Untuk berkenaan dengan bentuk-bentuk item, bentuk-bentuk soalan lain, tak dapatlah saya nak bagi sebab terlalu banyak. Jadi kita ambil yang penting sebab TP ni, markah bagi TP, pencapaian kamu ni daripada tahap PT1 sehingga TP6 akan direkodkan dalam offline pada hujung tahun bagi tiap-tiap tingkatan. Itu fungsi dia. Apa beza dengan buku sekolah? Buku sekolah adalah format. Dalam kandungan ni adalah format yang kita buat soalan dalam bentuk betul-betul format lembaga peperiksaan. Jadi kalau pelajar tengok kandungan ni, macam mana soalan PT3 akan datang, sebiji sama macam ni. Jadi saya nak maklumkan kepada guru-guru dan juga pelajar. Dalam PDPC saya ni, saya banyakkan antara hubungan saya dengan pelajar ya. Saya takkan sebut nama cikgu dan sebagainya. Sebab kita cadangkan, kalau video kita, PDPC kita ni adalah yang terbaik, cikgu boleh gunakan video ni untuk PDPC cikgu dalam kelas pada tahun-tahun yang akan datang. Kalau saya letakkan nama cikgu dan pelajar tak berapa sesuai lah. Sebab cikgu akan ulang tayang video ini yang akan digunakan pada tahun hadapan. Tahun ni kita dah habis dah berkenaan dengan tajuk mekatronik. Jadi kalau cikgu nak bagi juga kepada pelajar video ini untuk mendalamkan kefahaman mereka, memahami kefahaman dan juga pengetahuan berkenaan dengan mekatronik, cikgu boleh buat lah, cikgu boleh bagi. Sebab saya tak akan sentuh nama-nama cikgu dalam video-video saya. Saya akan sentuh antara dua hubungan, iaitu saya dengan pelajar. Okey nah. Itu berkenaan dengan sedikit sebanyak berkenaan dengan fungsi grup PDPC. Yang kedua, berkenaan dengan maklumat pembincangan kita dalam grup antara pelajar, cikgu dan juga admin. Selepas 7 hari, perkara-perkara yang tak penting, siapa yang masukkan dalam grup, dia boleh delete. Kita delete lah. Macam kamu memberi sokongan, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Jadi perkara tu kita delete. Sebab kita nak maklumat pentingnya. Bicara kita yang penting antara pelajar dengan cikgu. Yang mana persoalan pelajar, saya akan jawab. Itu kita tinggal. Berkenaan dengan saya pergi kebun tadi, saya beritahu kata saya sibuk, saya akan delete lepas ni. Nanti saya akan delete. Cuma kita tak mau gambar-gambar yang tak memberi manfaat dalam tajuk kita, kita masukkan dalam grup. Itu kita minta kerjasama di kalangan cikgu dan pelajar. Jadi saya mohonlah cikgu-cikgu, jika dia tak faham, dia boleh terus PM dalam grup ini ataupun terus PM saya berkenaan dengan perbincangan kita. Selain daripada itu, saya gabungkanlah, sebenarnya saya tidak ada skrip ni untuk nak cakap. Sebab ini adalah perjumpaan pertama saya dalam grup ini. Jadi pelajar pun tak kenal siapa dia saya ni. Saya pun tak mau nak memperkenalkan diri saya sebab kita nak masuk dalam memperkenal diri dalam siri pertama, siri 1 teka bentuk mekatronik.
Okey, selain daripada itu, kita adakan juga pembincangan berkenaan dengan kuis. Kuis ni adalah selepas macam saya kata tadi lah, untuk nak menguji, nak menguji tahap penguasaan. Jadi dalam buku ni kita ada dua. Satu, kita nak menguji penguasaan pelajar faham ataupun tidak. Lagi satu, kita ada kuis. Kuis ni bersentuh dengan soalan-soalan yang apa yang selepas cikgu mengajar. Jadi bentuk kuis ni adalah bentuk soalan format PT3 juga. Jadi supaya pelajar dia dapat kenal, ni bentuk soalan PT3. Baik. Apabila kita selesaikan TP ni, tadi saya dah nyatakan markah dia tahap TP 1 sampai TP 6 akan dimasukkan dalam offline. Jadi untuk yang ini, buku ni kita ada 6 set. Cikgu boleh ambil jumlah markah bagi semua set itu dan dipuratakan bagi kepada 6. Kemungkinan saya ni berpandang ke hadapan. Maksudnya kita sekarang ni cuti, kita pun tak tahu bila sekolah akan buka, dan saya pastikan dalam pembelajaran kita ni kita perlu ada markah untuk pelajar supaya KPM nanti akan boleh menilaikan nak letak pelajar ke mana selepas tingkatan 3. Ataupun nak masuk belajar ke asrama penuh, sekolah berasrama penuh, nak masuk ke MRSM. Jadi kita kena ada evidence tentang pemboleh pelajar yang boleh jawab tadi. Apa yang saya nak terangkan berkenaan dengan pembincangan kita, yang pertama adalah reka bentuk mekatronik. Jadi kalau kita merujuk kepada DSKP sebenarnya dalam mekatronik ni tajuk dia cukup luas. Tapi saya percaya semua pelajar dan guru bila dia rujuk pada buku teks, bahan buku teks adalah kereta kontrol. Jadi kita tak nafikan kereta kontrol tu bukan mekatronik. Memang kereta kontrol adalah mekatronik. Penjelasan saya selepas dalam siri 1 nantilah. Jadi kalau kita tengok muka surat 2, objektif dia, saya baca yang penting saja. Pelajar memperolehi kemahiran menggunakan peralatan bahan dan juga perisian komputer. Jadi kalau kita katakan objektif dia, pelajar perlu tahu penggunaan bahan. Dalam buku teks tidak ada nyatakan bahan-bahan yang kita akan guna, kita tidak ada nyatakan peralatan yang kita nak guna. Ini yang dikatakan di SKP kita adalah kebat. Jadi bergantung pada guru, macam mana guru nak aplikasikan berkenaan dengan pembelajaran kita. Yang kedua, membuat keputusan untuk menyelesaikan satu masalah menggunakan teknologi yang bersesuaian. Jadi kalau saya rujuk pada buku teks, bahan rujukan kita banyak diterangkan berkenaan dengan kereta kontrol sampai model fungsi. Kita belajar tentang kereta kontrol, tentang analisis perantai punca kesan pun kita buat kereta kontrol, penilaian dia, penambahbaikan. Sebenarnya bila kita baca keputusan untuk menyelesaikan satu masalah menggunakan teknologi yang sesuai, tidak semestinya kita nak gunakan kereta kontrol. Cikgu boleh dapatkan ABM dengan sendirinya. Itu dikatakan kebat. Jadi apa pun kita akan bincang selepas ini. Dan yang ketiga, saya baca 3 saja. Membangunkan produk melalui proses reka bentuk yang menggunakan teknologi. Jadi selain daripada kereta kontrol, di sini kalau kita tengok di sini, kita ada robot arm, kita ada kereta kontrol, kita ada robotik. Saya masukkan yang ni kita panggil penggunaan sensor. Sebenarnya kereta kontrol ni dia adalah, kalau kita nak belajar dalam reka bentuk, dia ada berbagai-bagai jenis reka bentuk mekatronik. Apa yang disarankan dalam buku, apa yang ada dalam buku berkenaan dengan kereta. Jadi kita anggap kereta ni adalah satu produk mekatronik. Di mana produk mekatronik? Kita tengok power window dia. Kita tengok central lock dia. Dia menggunakan pengatur cadangan, dia menggunakan kawalan. Jadi apa yang saya nak fahamkan kepada cikgu-cikgu dan pelajar, mekatronik yang boleh berfungsi secara automatik.
Sebenarnya elemen mekatronik yang penting adalah elektronik. Sebenarnya elemen yang penting dalam mekatronik adalah mechanical. Yang kedua elektronik. Jadi berkenaan dengan sistem elektrik, semua yang kita akan guna wajib pakai elektrik. Kalau tidak ada elektrik tak boleh buat pergerakan. Sama ada sistem elektronik kita ataupun mechanical. Yang pertama berkenaan dengan manual, kita ada pergerakan manual. Ini adalah pergerakan manual, mechanical. Saya tunjuk juga berkenaan dengan mechanical. Sebab dalam PDPC kita akan bezakan apa dia itu mechanical, apa itu mechatronic. Yang ini manual, kita menggunakan tenaga. Jadi dalam konsep mechanical dia ada 3, input, proses dan output. Dia punya input kita gunakan tenaga kita, manual, tekanan. Ini pump. Sama juga, yang ni kita guna yang jenis kita kata jenis A, yang ni jenis B. Yang ni mechanical, pergerakan dia menggunakan golonso untuk bertindak untuk mengepam, ataupun kita gunakan piston. Pergerakan piston. Bila ada pergerakan piston, dia ada tekanan, menyebabkan udara ni akan menolak masuk ke dalam tayar lah. Jadi input proses dia menyedut dan mengumpul udara dalam ni, dan yang output dia akan keluar udara di sini. Dia akan keluar udara di sini. Itu berkenaan dengan mechanical. Yang kedua, konsep dia menggunakan enjin. Enjin ni adalah sebagai input dia. Dia menggerakkan, kita guna enjin. Contoh ada, saya tak kena tekan ni, enjin. Enjin akan menggerakkan piston. Yang kita tengok dalam subjek mechanical, dia ada komponen. Komponen dia adalah piston, pergerakan piston. Tapi pergerakan piston tu menggunakan cengkol. Kita tinggal dulu di situ. Jadi kalau kita tengok di sini, jenis pergerakan dia, dia ada input, proses dan output. Jadi pergerakan melalui enjin ni, konsep yang kedua melalui enjin. Ni bukan enjin lah, ni tangan saya yang tekan, tapi kita nak enjin. Enjin ni kalau dia nak tekan, dia kena guna engkol. Pergerakan engkol. Nanti saya akan tunjuk dalam skrin bagaimana pergerakan engkol menyebabkan piston ni menolak. Dia menolak turun. Bila dia menolak, dia buang udara. Bila dia naik di atas, dia menyedut balik udara. Di mana dia menyedut udara adalah kawasan ni. Yang ketiga, kita gunakan konsep elektrik. Elektrik ni nak bergerakkan, sama juga motor. Motor dia menggunakan engkol. Sebab tu kita guna engkol, bukan aci engkol dalam kereta tu. Kita gunakan untuk dipraktikkan dalam komponen ini. Kita guna cara dia engkol. Jadi gambar aja dia kita boleh tengok dalam PowerPoint siri pertama nanti. Itu dia. Jadi untuk saya nak menerangkan dengan jelas pada pelajar dan guru. Berkenaan dengan mechatronik, kita ada 3. Yang ketiga tu adalah motor. Motor bukan sistem elektrik. Motor adalah sistem yang terdapat dalam reka bentuk mechanical. Cuma dalam buku teks tingkatan 3 dia mengatakan motor adalah elektrik. Tak apalah, kita abaikan. Kalau cikgu nak terima, terpulang kepada cikgu lah. Jadi kita ada pergerakan. Ini pergerakan elektrik. Macam mana kita nak proses, nak buat elektrik ni. Punca elektriknya yang ni, yang betul. Kita gunakan konsep ni. Jadi saya akan terangkan konsep ni dalam tajuk siri yang pertama. Jadi kita tengok ni adalah terus yang ditambah ke penambahbaikan. Yang ni yang kedua, yang kita gunakan papan lita lain. Yang ni saya gunakan papan lita magnecode, di mana dia boleh buat kawalan. Jadi handphone kita digunakan untuk kawalan. Nanti saya akan tunjuk. Yang ni kita buat penambahbaikan dengan menggunakan papan lita salad. Ada 2 jenis. Ini adalah mechatronic. Cuma ada kesilapan sikit dalam buku teks kita, dalam DSKP dia letakkan kawalan dan pengatur caraan. Sebenarnya dalam mechatronic elemen dia mekanikal dengan elektronik. Saya masuk lagi satu adalah kawalan sains komputer. Bila saya masukkan kawalan berkenaan dengan komputer, jadi kita boleh gunakan pengatur caraan.
Tak salah. Tak salah kalau mekanikal dimasukkan dengan elemen pengatur caraan. Sebab dia boleh menggerakkan cara automatik. Ya, jadi yang lain ni kita akan tunjuk kepada pelajar. Jadi apa yang saya fahamkan, definisi mekatronik adalah gabungan beberapa ilmu elektrik, mekanikal, elektronik terletakkan kawalan komputer dalam reka bentuk pembuatan produk untuk meningkatkan ataupun mengoptimumkan fungsi dia. Jadi kita sentuh balik mekatronik tadi ya, berkenaan dengan kereta kontrol. Sebiji kereta kontrol, sama kita buat anggapan kereta kontrol itu adalah model dalam kelas antara cikgu dengan murid. Jadi murid ni akan aplikasikan menggunakan kaedah-kaedah. Kalau kita tengok dalam DSKP ni, kita kemahiran berfikir cara kritis. Apa penambahbaikan dalam kereta ni? Bukan kita nak buat penambahbaikan dalam kereta kontrol. Kereta kontrol dia bukan berfungsi kepada kehidupan manusia. Tak semua manusia, mak kita pun tak guna kereta kontrol untuk dalam kehidupan dia, tak membantu dia. Ayah kita pun tak guna kereta kontrol. Tapi kereta kontrol ni adalah model. Kita ambil dalam keadaan kereta biasa. Sebab di sini kemahiran berfikir cara kreatif dan kemahiran berfikir cara kritis. Di mana cara kritis adalah kebolehan menilai sesuatu idea. Kalau kita tengok muka surat 8 adalah pemikiran berfikir cara kritis adalah kebolehan untuk menilai satu idea secara logik dan rasional. Kita nak nilai apa dia yang kita boleh buat penambahbaikan dalam kereta. Bukan, maksud saya bukan kereta kontrol. Pada kereta banyak. Jadi kita akan terangkan pada tajuk kita siri pertama nanti. Yang membuat pertimbangan yang wajar untuk menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Kalau saya tunjuk di sini saya boleh buat wiper. Wiper ni pencuci pengilap cermin cara automatik. Bila ada hujan, cermin akan on. Saya akan terangkan semua. Banyak lagi kita boleh buat. Kita boleh gunakan sensor kebakaran dalam kereta. Sebab sekarang ni ramai orang mati kerana tak tahu kata kereta dia terbakar. Yang dia tahu api dah menyala, melarat pergi kepada bahagian depan. Maka di situ, ke masa itu bateri kita pun dah habis, dah dimatikan. Maka dia terperangkap dalam kereta. Jadi bila dia perangkap dalam kereta, maka mati ya. Orang yang mati kebakaran dalam kereta ni kerana dia terperangkap. Jadi apa penambahbaikan? Kita nak gunakan sensor apabila berlaku pembakaran. Sensor tu kita nak letak di mana punca kebakaran. Punca kebakaran adalah pada bateri. Jadi kita boleh buka pintu secara automatik. Pintu akan on bila ada haba yang tinggi. Itu penambahbaikan. Kalau kita kata, kalau rujuk pada DSKP kemahiran berfikir secara kritis. Jadi saya tunjuk satu ya. Saya akan terang secara detail. Mungkin setiap video kita saya akan ambil masa lebih kurang 40 minit. Okey. Jadi kalau kita tengok kemahiran berfikir secara kreatif pula adalah kemampuan untuk menghasilkan ataupun mencipta satu yang baru. Kalau saya sebut tadi kita guna sensor, yang ni sensor ni. Sensor suhu. Nanti kita tengok macam mana dia beroperasi. Saya rasa belum ada lagi kereta-kereta di seluruh dunia yang menggunakan sensor suhu untuk mengesan kebakaran enjin. Belum ada lagi. Itu yang dikatakan adalah kemampuan untuk menghasilkan ataupun mencipta satu yang baru dan bernilai dengan menggunakan daya imajinasi secara asli serta berfikir tidak mengikut kelaziman. Okey, jadi pelajar faham. Saya ambil balik kereta kontrol ni adalah mekatronik. Walaupun dalam buku teks ataupun rakan-rakan kita tak menerima sebab dia kata ada kawalan dan pengatur caraan. Jadi elemen yang terdapat pada mekatronik bergantung pada orang ataupun panel yang membuat DSKP. Sebenarnya definisi mekatronik kita pegang pada dua, iaitu mekanikal dan elektronik. Yang boleh bergerak secara optimum tentang fungsi dia. Fungsi apa? Dia boleh bergerak secara automatik. Itu yang penting.
Kalau kita tengok mekatronik adalah pergerakan automasi secara automatik tanpa menggunakan tenaga manusia dan juga dikenali sebagai robot. Jadi saya harap lepas PDPC tahun depan cikgu boleh buat gabung kalian lah berkenaan dengan produk mekatronik. Jadi macam mana cikgu nak buat produk mekatronik, saya akan tunjuk cikgu. Dan ini adalah robotik. Saya akan tunjuk berkenaan dengan kamera. Tiba-tiba ada kamera. Apa yang saya nak terang dalam kamera ni? Nanti kita tengok dalam siri pertama. Kita ada juga, ni kita panggil perfume kita ni. Alat ni kan. Alat semburan pewangi kita. Ini pun mekatronik. Sedangkan dia bukan ada mikro pengawal. Dia adalah timer dalam ni. Tapi oleh kerana kita laraskan 15 minit dia akan on, maka dia on secara automatik. Itu yang kita nak kena faham. Jadi jangan kita salah tafsir ya. Jadi begitu juga bila saya tengok video yang dibuat ataupun Google Classroom yang dibuat oleh pihak swasta sangat menyedihkan. Maka saya pun cari idea macam mana nak bantu pelajar supaya pelajar-pelajar ini tidak terpengaruh dengan apa yang disampaikan. Sebab kita faham cikgu saja boleh menyampaikan kepada pelajar, bukan orang-orang tertentu yang mengambil kesempatan dalam perniagaan untuk menerangkan, mengatakan dia SKP salah, buku teks salah, yang betul dia yang cerita pula dia belajar daripada luar negara. Kita tak belajar luar negara, kita belajar dalam negara kan. Nak menunjuk kehebatan dia. Jadi sedihlah. Jadi kalau pelajar terpengaruh dengan Google Meet atau Google Classmate, Facebook pada orang yang bukan cikgu, saya harap bertaubatlah daripada sekarang. Sebab saya tengok dia suruh kerja. Saya dengar dalam video tu dia menceritakan tentang penghasilan produk. Sekarang ni isu COVID, dia suruh pelajar buat botol cara automatik, pergerakan automatik. Suar tangan on. Bukan tangan on. Suar tangan cahaya tu boleh on. Kalau saya pegang kepada produk tu, saya nak ambil berkenaan dengan penghasilan produk. Cikgu tahu tak apa dia tu penghasilan produk? Menghasilkan produk daripada 9 elemen, 9 tajuk yang kita pelajari dalam RBT. Dia mula daripada vertigasi, fashion, dan seterusnya pada mekatronik yang tingkatan 3. Tingkatan 2 dia ada 6 aplikasi. Adakah botol tu adalah reka bentuk pembuatan? Botol kaca, botol plastik. Memang dia adalah pembuatan, tapi dia tak ikut dalam DSKP. Sebab dalam DSKP pembuatan mesti guna resin. Takkan kita nak buat botol gunakan resin. Ataupun kita nak buat botol menggunakan pen 3D. Pen 3D pun kalau kita buat, tengok Allah. Saya pun tak mengajar budak menggunakan pen 3D. Pembaziran berlaku. Kalau hasilnya cantik, okey, kita boleh terima. Itu yang saya nak terangkan. Saya ulangi balik. Matlamat objektif grup PDBC adalah membantu pelajar. Membantu pelajar dalam banyak hal. Dan juga boleh membantu cikgu. Dan video saya selepas ini, saya tak akan sebut dah nama-nama cikgu ataupun dalam bentuk cikgu. Sebut nama cikgu, faham tak? Tak lah. Sebab kita akan ada dua hala antara saya dengan pelajar. Supaya video ini nanti cikgu boleh guna untuk tahun depan sebagai seolah macam TV pendidikan lah. Kita kenali sebagai TV pendidikan, tak salah. Bila cikgu guna video ni, cikgu boleh uji tahap pencapaian budak secara kesimpulan. Jadi kalau pelajar boleh faham, alhamdulillah. Saya ada juga berkenaan dengan saya nak terangkan cikgu berkenaan dengan servo motor. Jadi saya ada servo motor, saya ambil lebih kurang ni. Ini servo motor. Ni servo motor yang digunakan dalam buku teks. Kalau kita tengok di sini, muka surat
Okey, muka surat 35, gambar Raja 1 menunjukkan palang automatik yang merupakan satu produk mekatronik. Lakarkan gambar Raja blok bagi menerangkan fungsi elemen mekatronik. Jadi ada cikgu tanya saya, apakah komponen yang terdapat dalam palang? Saya tak nak jawab. Ada jawapan yang mengatakan gear, takar, rantai, tali syawak dan sebagainya. Sebenarnya palang automatik ni dia ada ini. Ni kita panggil servo motor. Servo motor ni apa beza servo motor dengan motor? Servo motor dia boleh bergerak 90 darjah ni. 90 darjah. Dan juga 180 darjah. Jadi kalau nak tanya saya, komponen apa yang ada dalam palang automatik? Saya sebut komponen yang ada dalam palang automatik adalah servo motor. Servo motor ni boleh menampung 50 kilo beban ni, beban pengalang ni. Kalau nak yang 100 kilo, guna yang lebih besar. Itu ya. Sebab tu kalau cikgu tanya saya komponen apa yang dalam palang, saya tak nak cakap. Sebab saya tidak ada bukti mengatakan hanya ada servo motor ya. Jadi kalau kita tengok di sini servo motor ni, okey, ni palang automatik. Dalam palang automatik ni kita guna servo motor yang ada dalam buku ya, dalam buku teks yang kecil punya. Itu adalah servo motor untuk modul ya. Modul yang kita guna untuk buat model. Model sama ada prototype ataupun model berfungsi. Jadi semua yang ada atas meja ni adalah model-model yang boleh berfungsi ya. Jadi kalau kita tengok reka bentuk penghasilan produk, kita ada project lain. Ini adalah bab 1 yang saya akan terangkan. Itu saja saya nak terangkan markah. Okey. Jadi kalau ada apa-apa masalah, pelajar boleh tanya dalam grup. Jadi kalau soalan itu manfaat kepada semua orang, tak perlu delete. Kalau hanya nak bagi senyuman dan sebagainya, bolehlah delete. Saya ni serius sikit. Muka saya ni tak ada senyum, cuma gelak. Saya tak reti nak senyum. Okey. Saya ni muka serius di sekolah paling garang. Kalau tanya pelajar sekolah baling, kamu boleh tanya dalam grup siapa dia cikgu mereka akan jawab cikgu-cikgu ni lah. Jadi saya tak nak bagi tahu siapa dia saya. Biarlah pelajar-pelajar tertanya-tanya, siapa yang bercakap ni? Gelak saya boleh. Senyum saya tak boleh. Yalah. Jadi kita nak uraikan apa yang ada dalam buku teks. Ini yang penting, apa yang ada dalam DSKP. Saya ada, untuk saya nak buat buku ni, saya dah khatam banyak kali berkenaan dengan DSKP ni untuk memahami. Jadi sebelum saya nak mengundur diri, saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada panel-panel penulis buku praktis. Jadi panel yang menulis buku praktis ni adalah panel daripada lembaga peperiksaan. Jadi saya tak naklah umum siapa dia yang libat dengan lembaga peperiksaan. Dan yang lain tu sebagai pembantu saya, mereka memberi idea untuk membina item, bukan saja masuk nama. Mereka memberi idea, kami akan ubahkan idea tu, kami perlukan idea, dan kami akan hasilkan. Kami ni adalah panel-panel daripada lembaga yang mahir, yang berpengalaman berbelas tahun. Saya ni dengan lembaga dah 20 tahun lah. Jadi bila saya jadi penulis ni, saya terpaksa keluarlah mengundur diri. Sebab dalam lembaga dia ada akta keselamatan, akta rahsia. Jadi jika bocorkan soalan, saya kena secas. Semua wang pencen saya hangus, akan diberi pada kerajaan balik. Kita menjalankan tugas dengan baik, dengan integriti yang baik. Jadi kita tak nak apa yang kita buat melanggar peraturan keselamatan ataupun peraturan akta rahsia kerajaan. Jadi kamu boleh tengok penulis-penulis ni, ada penulis baru dan ada penulis lama.
Mereka ni memang memberi banyak bantuan. Ada yang jaga sebagai editor untuk nak tengok ejaan dan sebagainya. Masing-masing ada tugas dia. Ada yang bagi idea, macam mana nak dapatkan soalan-soalan yang terbaik. Jadi panel-panel ni akan ubahkan mengikut format lembaga. Okey, saya ucap ribuan terima kasih. Jadi besok saya akan mula buat rakaman. Mungkin 3-4 hari baru video tu akan keluar. Saya tak pasti lagi berapa siri yang ada dan berapa jam saya akan ambil masa untuk memenuhi tajuk bab 1. Jadi kita try and error berkenaan dengan masa. Okay, terima kasih. Selamat petang. Sebenarnya saya buat video ni malam ni. Tadi siang-siang tadi saya nak cakap lagi boleh tu. Siang tadi saya ada masalah. Kebun saya diserang oleh anak-anak. Habis pokok 4 pokok durian mati. Jadi kerja saya adalah memikir macam mana nak menyelesaikan masalah. Jadi cara nak menyelesaikan masalah, yang pertama kita cuci dulu kebun. Yang kedua kita kena pasti di mana ada sarang anak-anak. Kalau kita tak kemas kebun, tak tahu di mana anak-anak duduk. Yang ketiga, apakah analisis kita nak buat, apakah racun yang paling baik untuk anak-anak mati. Jadi apabila kerja saya di kebun dah beres, jadi saya pun dah bagi tahu, besok kita akan tengok video. Ini adalah video pengenalan. Baik, terima kasih.